Lampu pun pakcik tak tutup. Minta mohon tutup lampu. Sebab semalam pun toilet pun lampu tak tutup. Satu rakaman video tular memaparkan seorang lelaki warga emas dipercayai dihalau dari sebuah surau ketika sedang berehat selepas menunaikan solat subuh. Di setiap sudut Malaysia, terdapat tempat-tempat di mana orang beriman berkumpul. Sebuah ruang suci, tempat doa bergema, dan waktu yang perlahan untuk berfikir dan mencari ketenangan. Namun apa yang terjadi apabila satu tindakan yang sederhana untuk mencari ketenangan di tempat suci ini dihadapi dengan penolakan yang tidak wajar? Hari ini, kita akan menyelami satu kisah yang telah menarik perhatian seluruh negara. Sebuah kisah tentang penghormatan, kasih sayang, dan akibat daripada salah faham. Segalanya bermula pada pagi yang tenang di Musola Halaman 11, Bandar Rimbayu, Selangor. Seorang lelaki warga emas setelah menunaikan solat subuh, duduk dengan tenang seperti kebanyakan orang membaca Al-Quran sambil menunggu waktu solat duha. Tiada niat jahat, hanya hasrat untuk meluangkan sedikit masa dengan tenang. Tetapi seketika itu, seorang wanita dari pihak pengurusan datang kepadanya dan meminta beliau keluar. Malah wanita tersebut merakam video insiden tersebut. Detik yang sepatutnya menjadi suatu amalan ibadah, dengan cepat menjadi tular dan kontroversi. Pakcik buat apa kat sini? Pakcik buat apa? Saya yang sunat semua sekali saya balik. Pakcik penduduk sini ke? Tak. Saya duduk dekat taman tu. Minta maaf lah Oh, tak boleh. Tak boleh. Sebab kita ada kes kecurian semalam. Kita ada kes kecurian. Jadi sebenarnya lepas solat subuh tu, pakcik boleh ni lah. Saya hukuman lah ni. Bukan tak ada hukuman. Masalahnya sekarang ni adalah harta bersama penduduk. Mereka membayar maintenance. Okey, jadi macam pakcik adalah penduduk luar kan? So datang sini untuk solat subuh kan? Jadi itulah. Lepas tu pakcik datang lagi untuk solat yang lain. Sebab elektrik ni semua kan kita yang pihak pengusaha yang bayar kan? Minta maaf lah kalau boleh kita nak kunci lepas ni. Saya minta maaf lah. Pakcik tak pergi Al-Jannah ke? Ya. Saya tak bukan. Saya suruh taman ni. Saya tahu, Starling. Saya tahu. Al-Jannah pun ada? Tak tahu yang ajak saya. Okey, saya faham. Ya. Saya tahu. Sebab orang lampu pun pakcik tak tutup. Minta mohon tutup lampu. Sebab semalam pun toilet pun lampu tak tutup. Terima kasih. Apa yang berlaku seterusnya mengejutkan ramai. Lelaki warga emas tersebut, yang rupa-rupanya adalah bapa kepada imam, dihalau keluar, menyebabkan gelombang emosi dan perbincangan dalam talian. Dan untuk makluman juga, yang pakcik tersebut adalah ayah saya sendiri. Malah PU Azhar, seorang figura terkenal tampil di media sosial, meluahkan rasa marah dan kecewa. Bukan hanya kerana cara ayahnya dilayan, tetapi kerana kurangnya penghormatan kepada seorang warga emas di tempat yang sepatutnya menjadi tempat untuk berdoa dan merenung. Kata-kata beliau tak ada adab menyentuh hati ramai orang yang melihat kejadian ini sebagai satu pelanggaran terhadap tata tertib asas dan adab. Namun ada twist dalam cerita ini. Pihak pengurusan surau tampil menafikan bahawa tindakan wanita tersebut tidak mendapat persetujuan mereka. Mereka menjelaskan bahawa surau tersebut sentiasa terbuka kepada sesiapa yang ingin beribadah atau berehat sebentar. Namun begitu, mungkin ada kekurangan dalam komunikasi atau pertimbangan yang menyebabkan pertembungan yang tidak perlu ini. Perkara tersebut berlaku bukannya ditegur oleh AJK Musola Halaman 11. Jadi itu kena faham. Jadi tidaklah benda tersebut dipersetujui oleh ahli jawatan kuasa Musola Halaman 11. Kisah ini membawa kita kepada beberapa pengajaran penting. Pertama, ia mengingatkan kita bahwa setiap individu, terutamanya warga emas, wajar dihormati. Lebih-lebih lagi di ruang-ruang suci. Tempat ibadah seharusnya menjadi tempat perlindungan, bukan hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk jiwa. Kedua, ia menekankan pentingnya kesabaran dan pemahaman. Salah faham yang kecil boleh berkembang menjadi isu besar jika kita tidak meluangkan masa untuk berkomunikasi dan saling menghormati. Terakhir, ia menimbulkan persoalan tentang bagaimana kita sebagai masyarakat melayan golongan yang lebih tua, dan sejauh mana
Layanan tersebut mencerminkan nilai kita sebagai komuniti. Sokongan yang diterima oleh Ustaz Fadullah Imam dan ayahnya menunjukkan bahwa masih ada penghormatan yang mendalam terhadap warga emas di Malaysia. Ia mengingatkan kita bahwa kita perlu sentiasa berusaha untuk memberi kasih sayang. Lebih-lebih lagi, di tempat-tempat yang sepatutnya mendatangkan kedamaian. Mungkin cerita ini, walaupun menyakitkan, akan membuka mata kita kepada kesadaran yang lebih besar dan peluang untuk perubahan dalam cara kita melayan sesama manusia.